Aku dapat mesej daripada member aku, Hasmidul. And dia WhatsApp aku, dia tanya ada efek tak selepas aku cucuk vaksin kan. Jadi tajuk untuk hari ni adalah tentang efek selepas vaksin. Memandangkan aku dah dapat aku punya first dose dan Mimi dah complete dia punya 2 dos, jadi bolehlah aku share sikit kan pandangan orang kan. Dan dia boleh jadi macam review, cuma bukanlah review produk, aku review vaksin lah kiranya kan dalam minggu ni kan. Sebelum tu, aku nak ajak korang semua patah balik ke minggu lepas. Sebab minggu lepas aku ada buat sedikit vlog waktu Mimi ambil dia punya second dose. Cuma bezanya pada hari kejadian tu aku tak berapa ada mood tau. Sebab masa dia ambil dia punya second dose tu, aku baru beberapa hari selepas aku ambil aku punya first dose. Dan body aku masih dalam keadaan lemah. Jadi aku shoot hanya seadanya. Vlog minggu ni akan berselang-seli dengan penceritaan aku dan juga vlog yang aku shoot minggu lepas. So jom kita kembali ke minggu lepas sama-sama. Nak hujan. Dah gelap sangat dah. So, jom. Hari ni ramai sikit orang. Dia tak macam masa first dose gitu. Sekarang kita tengah-tengah Mimi punya turn. Agak ramai lah juga. Ramai yang beratur kat belakang ni. And which is good sebenarnya. Menunjukkan ramai orang dah mula nak ambil vaksin. Dan Alhamdulillah lah, that is something positive lah. Something that kita patut bangga lah kan. Sebab kita semua dalam perjalanan menuju kepada herd immunity, immunity kelompok. Go get yourself a vaccine. Herd immunity ataupun immunity kelompok, apa benda pula ni kan? Okay, jom aku explain. Ini akan mewakili komuniti ataupun kelompok manusia. Kuning adalah menggambarkan seorang manusia yang neutral. Tidak ada vaksin, tidak positif, dia neutral, dia sihat. Biru adalah manusia yang sudah vaksin. Merah pula mewakili manusia yang positif COVID-19. Kita buat satu senario untuk bagi korang faham. Ini adalah komuniti kebiasaan kita. Dalam satu kelompok manusia, ada family, ada bujang, and kemudian ada grup-grup persendirian, ada anti-vaxxers yang tak nak vaksin kan. Okay, so aku nak cerita. Korang anggaplah itik ni adalah virus COVID-19. Apabila COVID datang, pergi kepada komuniti ni, dia masuk dalam kawasan komuniti ni, akan bertukar menjadi merah. Dan disebabkan hubungan dia dekat kan, keliling, maksudnya infected, positif COVID-19. Habis ingat ni, selamat, tak ada. Ni baru satu virus yang datang tau. Bayangkan, habis semua komuniti infected by COVID. Kat sini masalah dia. Katakanlah, dalam komuniti tu, family ni dah vaksin. Anak belum lagi lah, sebab anak lambat kan. Dan 3 orang dah vaksin. Yang ni anti-vaksin ni kan, memang tak nak ambil vaksin lah. Apa yang berlaku ialah, bila virus ni datang, pergi pada family yang pertama tadi ni untuk infect. Anak-anak memang tak keluar rumah, mak bapak kena kerja kan, kerja kilang ke apa ke, tapi dah vaksin. Dan virus pergi, selamat tak anak dan isteri dia? Selamat. Datang lagi virus, kat sini akan selamat. Virus ni nak pergi kat sini pun selamat. And yang ini akan terselamat. Sebab apa? Walaupun dia anti-vaksin, tapi dia duduk dalam kelompok komuniti yang semua dah vaksin, automatically dia pun akan jadi selamat.
Sebab virus yang datang ni tak boleh penetrate, nak masuk, nak infect. Tapi katakanlah anti-vaksin ni sudah keluar daripada komuniti, keluar merayau positif dengan COVID-19. Dan inilah yang dinamakan herd immunity ataupun immunity kelompok. Sebab tu pentingnya kalau kita capai herd immunity ataupun immunity kelompok ni, supaya kita, orang-orang yang dah vaksin ni, kita boleh lindungi semua orang keliling kita, termasuklah family kita, especially anak-anak, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, dan juga termasuklah orang-orang yang rapat dengan kita ataupun mereka-mereka yang anti-vaksin tu. Dan kami yang ambil vaksin ni lah berkorban untuk korang ni yang berteori macam-macam ni kan. Aku heran betul lah. Ya pun tu. Dah boleh terus ikut yang brush ke line yang ni ya. Masuk dah semua ikut sana pun dalam tu. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Second dose. Dependent. Okay. Thank you. Masa Mimi vaksin, aku tak rekod video. Aku minta permission dekat doktor tu. Doktor tu kata no video please, kecuali nak ambil gambar je boleh. So aku shoot gambar je lah kan. Jadi aku tak masukkan kat dalam vlog ni. Memang sebenarnya dekat World Trade Center masa aku ambil AstraZeneca, dia tampal merata-rata tau. No kamera, no handphone, apa benda semua. Dan macam bila aku nak buat vlog kan, aku rasa jadi satu tanggungjawab kita sepatutnya kan. Dekat mana-mana pun kalau kita nak shoot anything, anyone, kita perlu minta permission dulu kan. Pada aku itulah yang sebaik-baiknya. Dan bila aku tanya permission dekat KLCC tu masa Mimi ambil dia punya second dose, doktor tu cakap no video kan, no video recording. So kita hormat lah, tak ada masalah kan. Tapi jangan risau, kalau korang nak tengok macam mana prosedur di KLCC untuk ambil vaksin Sinovac, boleh check out dekat atas ni. Aku ada letak dengan description kat bawah masa Mimi ambil dia punya first dose. Jom kita sambung. Mimi dah settle 2 dose dan aku baru first dose. Aku punya next appointment adalah bulan September nanti. Lambat gila lagi. AstraZeneca memang lambat sikit dan Sinovac laju. Aku pun tak tahu kenapa kan. Ini time nak ambil gambar. Kenapa tak nak pakai yang besar? Saya telah divaksinasi. Mimi dah settle 2 dos Sinovac vaksin. Focus. Alright. So kita nak gerak balik. Jom. Post-vaccine effect. Stay tuned. Post-vaccine effect. Apa yang Mimi kena selepas dia dapat 2 dos? Masa dia ambil dia punya first dose, dia lembik sikit tapi tak lembik sangat. Dia tak ada apa-apa simptom. Dia hanya lenguh tangan dan dia tak boleh angkat tangan dia straight ke atas. Dia tak boleh angkat. Tangan dia jadi berat tau. So itu je lah efek yang dia alami. Selain tu dia tak ada pening, dia tak ada mual, dia tak ada muntah ke apa ke dan tidak ada demam. Dan selepas dia ambil dia punya second dose, Alhamdulillah dia langsung tak ada apa-apa efek. Which is dia rasa sengal-sengal dekat tempat cucuk tu normal lah kan. Dan itu saja, tapi tidak seteruk masa dia ambil first dose. And second dose dia dah more chill, more relax. Dan
berbeza dengan aku. Aku pula baru first dose AstraZeneca dan efek dia kejap lagi aku cerita. Sambung dulu tengok vlog ni, okey? Aku tak tahu kenapa ada orang yang dah dapat appointment vaksin tapi tak pergi kan. Kalau boleh, pergilah. Dan jangan pilih-pilih jenama. By the way, nice car. So pada aku kan, kalau boleh pergi lah, dapatkan vaksin tau. Sebab kalau masih ada lagi kan yang tak nak ambil vaksin kan, macam ni kita nak capai imuniti kelompok tau. Dan benda ni yang sangat membimbangkan kan. Hari ni saja kes 7,600. PKP tak ada guna. Selagi kilang tak tutup, selagi tu kes takkan turun dah. Aku kadang-kadang heran dan tak faham kenapa. Aku tak tahu, aku lost forward lah. Aku memang betul-betul lost forward. Aku punya efek agak severe, tapi tak adalah severe as in teruk sangat kan. Selepas aku ambil aku punya first jab of AstraZeneca, check out dekat aku punya video masa aku ambil jab kat atas ni, dan juga description kat bawah. Aku lepas ambil jab tu kan, in fact 3 jam selepas tu aku okey. Cuma rasa sengal biasa, berat dan sikit dan sengal, sakit bila kau tekan. Selain daripada tu tak ada apa-apa. Aku boleh merayau-rayau. Bukanlah merayau, aku pergi shoot time lapse, aku pergi lepak sembangan polis, aku sembang dengan orang kan. Sebab kau dah terkurung lama kan, semenjak PKP sambung PKPD pula. Bila kau dapat keluar sekali tu, kau rasa macam ya Allah bestnya. Dan aku rasa tak ada masalah. Sehinggalah aku balik rumah, aku mula rasa pening sikit tau. Pening yang macam mana tau. Dia macam, kepala aku rasa macam dizzy macam tu tau. Tak adalah pening yang teruk sangat, cuma pening lah. Pening macam biasa kan. Aku mula-mula ingat tu sebab vaksin tau. Tapi sebenarnya tak. Sebab aku lapar. So aku makan. Aku makan nasi, settle, hilang pening. Aku minum air suam banyak-banyak dan aku tidur. Tak ada masalah sehinggalah pukul 3.30 pagi malam tu. Pukul 3.30 pagi, Mimi kejut aku. Tanya kenapa kan. Dia cakap, kenapa you tidur menggigil-gigil? Which is, baru aku sedar aku sedang menggigil yang sangat teruk tau, bergegar katil. So apa yang aku buat ialah aku sarung aku punya winter jacket dan aku selimut. Dan kelakarnya, walaupun dalam keadaan dah pakai winter jacket, aku selimut dan pakai stokin tebal, aku langsung tak berpeluh. Aku sejuk yang amat sangat. Aku rasa suhu dalam bilik aku, suhu kat Malaysia pada waktu tu dah jadi memang below berapa degree. Aku pun tak tahu. Memang sejuk gila. Aku makan Panadol 2 biji dan aku minum air kosong. Kemudian aku sambung tidur. Demam tu membawa sehingga keesokan harinya. Dia demam yang tak demam. Macam mana aku nak kata? Dia demam yang macam demam yang boleh buat kau bengang ni kan. Boleh, orang kata boleh buat gaduh kan. Macam demam tapi tak demam. Aku tak kisah benda tu sebab itu menunjukkan aku punya antibody aku sedang bertindak balas. Daripada pagi tu sampai ke tengah hari aku demam, menggigil sejuk dengan winter jacket, dengan selimut dan juga stokin. Aku hanya start berpeluh pada hari kedua tu pada petang, lebih kurang pukul 5.30 macam tu lepas asar, dan baru aku ada tenaga sikit untuk bangun, untuk buat kerja-kerja yang kebiasaan aku buat. Baru ada tenaga. Kalau tidak sebelum tu aku memang flat, terbaring, tak ada tenaga. Selepas tu, malam tu aku dah okey dah. Dia 1 hari tu je. Tapi dia tak fully recover. Badan kau masih terasa lemah sikit lah. Sehingga hari ketiga tu aku masih lagi lemah. Which is vlog yang korang tengok tadi tu. Itu adalah vlog yang aku shoot pada hari ketiga selepas aku vaksin. Advice aku pada orang yang nak pergi ambil vaksin ialah, kalau boleh makan dulu, isi perut. Jangan biar perut kosong untuk ambil vaksin. And minum air sebanyak-banyaknya. Standby Panadol papan ke kalau boleh. Standby 100 plus. Malam sebelum kau vaksin, kalau boleh ambil vitamin C lah. So tu je lah daripada aku untuk minggu ni. InsyaAllah kalau tak ada apa aral, kita berjumpa lagi minggu depan kalau panjang umur kan. Dan terima kasih sebab menonton sampai habis video ni kan. Memberi makna yang sangat besar pada aku kan. Right, InsyaAllah jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan jangan lupa
Ni kat tepi ni. And ni atas ni. Subscribe. Klik kat sini untuk subscribe channel aku, okay? Video sebelum ni, video aku vaksin dan juga video Mimi vaksin ada kat bawah ni, boleh tengok.